أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, kita ulah dah pada minggu lepas. Alhamdulillahilladzi awjaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatihi. Bermula segala puji tertentu bagi Tuhan. Bermula segala puji. Bermula makna dia ayat itu ayat mubtada. Dalam bahasa Arab. Mubtada makna dia kalau bahasa Melayu kita dipanggil subjek. Dia ada subjek, ada predikat dalam bahasa Melayu. Bermula makna subjek. Segala puji. Apa dia tak terjemah dengan segala puji? Kerana segala puji ini puji mari daripada mana? Puji yang empat. Puji yang empat. Yang pertama puji qadim bagi qadim, iaitu Allah Subhanahu wa taala, puji akan dirinya sendiri. Dipanggil puji qadim bagi qadim. Allah taala puji diri dia sendiri yang pertama. Yang kedua puji qadim bagi hadis, iaitu Allah Subhanahu wa taala puji akan makhluk dia. Seperti mana dalam firman-Nya, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah ia hamba awwab, seorang yang bertaubat. Tapi awwab di sini makna dia satu maqam, satu tempat kita daripada berpaling kepada makhluk kepada hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Terpanggil awwab. Hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ni hamba yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah Subhanahu wa taala puji. Ataupun Allah taala puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan hanya sungguhnya, bahawasanya engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin azim, adalah bahawa mempunyai akhlak yang sangat agung. Itu Allah Taala puji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puji yang kedua, iaitu puji qadim bagi hadis, yakni puji Allah kepada makhluk. Puji yang ketiga, iaitu puji hadis bagi qadim, makhluk puji kepada Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, boleh apa-apa kita puji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis. Makhluk puji sama-sama makhluk. Kita puji sama-sama kita. Puji aku puji mung puji aku. Tetapi ada syaratlah bagi puji sama-sama makhluk ni, supaya tiada timbul daripada puji itu akan riak, ujub. Sekira-kira timbul riak dan ujub, maka diharamkan puji kepada makhluk tersebut. Sebagaimana disebut Nabi, wahai hakam, qata'ta unuqa sahibaka. Mung dah. Kalau bahasa kita berat mung. Nampak? Mana dia apa? Mungkin potong tengkok
akan sahabatmu, kata Nabi. Pasal apa? Kerana bila dia ni puji sahabat itu, maka timbul daripada sahabat yang dipuji itu akan sifat mazmumah, iaitu riak, iaitu ujub. Maka dilarang memuji apabila timbul akan sifat mazmumah tersebut. Maka puji yang nombor 4 ini, puji sama-sama makhluk ini, selagi tiada timbul daripadanya, daripada puji itu riya, ujub dan sifat mazmumah, maka harus hukumnya. Dan segala-segala di sini, bermula segala itu daripada 4 puji ni dia ada aqsam dia ada arkan dia. Dan juga kerana apa para ulama puji mula dengan kitab dia bismillah, mula dengan alhamdulillah. Kerana juga alhamdulillah itu ada satu hadis Nabi SAW yang bunyinya sama dengan hak kita baca bismillah dulu. Kullu amrin zibalin la yubda' dulu bi bismillah. Bi bismillahirrahmanirrahim. Mari alhamdulillah bilhamdallah. Tiap-tiap perkara yang mempunyai kepentingan di dalam syarak tiada dimulai ia perkara dengan alhamdulillah fahuwa aqta', maka ia adalah terpotong, maksud dia naqisul barakah, kurang berkatnya. Kita kata dak mana? Hadis dulu kata tidak mula dengan bismillah. Mari hadis ni pula tidak mula dengan alhamdulillah. Dah buat mana sih? Kita kata ulama tahulah medah apa yang dikehendak oleh Nabi SAW. Maka sebab itu dalam hadis kita tak bolehlah semata-mata tengok hadis terus kita segera faham gitu. Mari baca sehadis kita pun hukum. Ni tak boleh sebab hadis Nabi kata gini. Kita bukan ulama. Tengok ulama pandai. Mari hadis ni kata tiap-tiap perkara tiada dimulai bismillah, maka kurang berkat. Hadis ni pula kata tiap-tiap perkara tiada mula dengan alhamdulillah, kurang berkat. Dah mana se? Maka ulama kata yang kata kullu amrin zibalin la yubda' bi bismillah itu ia panggil ibtida' hakiki. Permulaan hakiki. Maksud permulaan hakiki ni apa? Tiada dimulai permulaan itu dengan apa-apa perkataan. Bismillah depan dia tak ada apa perkataan. Adapun alhamdulillah itu dia panggil ibtida' idhafi, iaitu permulaan yang ada dimulai depan dia dengan perkataan, yakni bismillahirrahmanirrahim. Maka dak tembunglah hadis ni. Nampak macam tembung hadis. Rupa-rupanya dua hadis ni tiada bertembung. Sebab itu suruh kepada ulama. Ulama faham apa yang dimaksud, apa yang dikehendak oleh Nabi SAW. Contoh pasal orang sekarang bunyi bawa satu hadis kata batu ambil hukum. Ni tak boleh, ini haram. Nabi SAW marah. Contoh kita mari pahaman orang kediang ni, orang akhir zaman. Baca satu hadis Nabi kata larang isbal ataupun celeret pakai kain tu bawah daripada buku lali. Ambil hadis tu lalu pergi hukum. Tak boleh ni tak boleh. Ulama awal lagi sebut larang situ tu bukan larang, hukum dia haram. Imam Nawawi kata larang di situ itu bawa kepada makruh. Dan ada pun orang yang tak boleh kok mana-mana pun memang pakai kain gana-gana pun ia celeret juga. Ia loroh juga. Longgar juga. Maka dia hilang akan makruhnya itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni tubuh dia tu kurus terik saja. Tak macam kita bucik tu. Sayyidina Abu Bakar tubuh dia sterik je. Bila sterik dia pakai kain pelekat. Tak pakai kain ke apa semua longgar bawah. Longgar. Bila longgar tu kain dia jadi lebih daripada buku lali. Lalu kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dah macam mana aku ni? Tu kata Nabi bukan yang dia kehendak itu larang begitu. Yang Nabi SAW masuk larang itu dengan sebab khuyala, dengan sebab megah-megah. Maka di situlah kita perlu
apabila datang hadis-hadis serah kepada ulama, hadis bab fiqh serah pada ulama fiqh. Nah, hadis ni bab tauhid, serah pada ulama tauhid apa yang dikehendak Nabi dalam hadis tersebut. Bukannya kita menghukum dengan kepahaman yang kita cetek yang tidak ada ilmu ini, tidak ada alat. Alat kita sikit je. Dah nak faham atas satu-satu benda sikit saja. Tu yang kedua, kerana apa tiap-tiap kitab ini dimula dengan bismillah dan alhamdulillah. Sebab tu timbul segala tu. Nak tahu biar nak khabar tu ya. Sebab apa tiap-tiap terjemah mesti segala. Segala mari mana segala ni banyak. Maka segala dekat puji ni hak tadi lah kita bahas. Puji qadim bagi hadis bagi qadim, hadis bagi hadis. Situ timbul daripada terjemah ulama Melayu bermula segala puji. Sebab tu timbul segala situ. Tertentu lillah, tertentu bagi Allah, iaitu mustahak. Istihqaq mustahak. Puji-puji yang 4 tadi kita bahas banyak-banyak itu tertentu bagi Tuhan. Puji-puji kita dok bahas-bahas tu hak siapa dia sebenarnya? Tuhan. Hak siapa dia? Allah, Tuhan. Yang mewajib ia Tuhan atas segala hamba-Nya, hamba Tuhan akan mengenal sifat ketuhanannya. Aujaba ala ibadihi, yang mewajib ia Tuhan atas segala hamba-Nya. Wajib apa di situ? Akan mengenal sifat ketuhanannya. Wajib syarak ni kita kena kenal sifat-sifat Tuhan, uluhiyah Tuhan. Mana wajib kita ni? Sebab tu timbul hukum fardu ain tu mengaji tauhid. Sebab apa? Sebab wajib syarak. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tiada aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi diri kepada aku. Maksud mengabdi diri itu apa? Liya'rifuni, supaya manusia ma'rifah akan aku, mengenal akan aku. Di antara cara mengenalnya secara nazari ialah secara nazari, makna secara perbahasan ini, iaitu kita kenal sifat Tuhan. Bila kita kenal sifat Tuhan, maka kita kenallah akan Allah Subhanahu wa taala secara nazari. Ada satu lagi secara zauqi. Secara zauqi itu serah kepada ulama tasawuf dalam perbahasannya. Maka di sini kata mewajib ia, wajib apa sini? Wajib syarak. Mewajib ia atas segala hamba-Nya. Kaedah dia bila sebut wajib atas, itu wajib syarak. Mewajib ia atas segala, maka wajib atas tu wajib syarak. Segala hamba-Nya, siapa dia hamba sini? Jin dan manusia. Wajib atas jin dan manusia. Wajib apa benda? Wajib syarak di situ. Mengenal sifat ketuhanannya secara tafsir. Dia ada kenal secara ijma', ada kenal secara tafsir. Yang secara ijma' mana secara rakung, secara pukar, secara kita panggil secara sepitah lalu, dia sebut gitulah maknanya ijma'. Mana kenal sifat Tuhan secara ijma', iaitu Tuhan bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Itu secara ijma'. Secara pukar, secara sepitah lalu. Maknanya Tuhan ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Itu secara ijma'. Di sana pula ada juga yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kena kenal secara tafsil, secara detail, secara butir. Apa benda? Sifat 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, yakni istihalatu mustahil. Satu sifat harus bagi Tuhan. Tu kena tahu sutir-sutir tu. Kena tahu sutir-sutir. Supaya apa? Supaya terlepas akan fardu ain.
fardu ain tauhid atas diri tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni apa? Akil balik laki-laki dan perempuan. Kita semua lah. Kita belaka tu semua. Wajib dari sudut syarak kena kenal. Makna wajib kena mengaji. Timbul daripada kita sebut ni makna wajib mengaji. Wajib cari tok guru. Wajib kena cari tok guru. Cari tok guru supaya kita kenal. Supaya kenal Allah Subhanahu wa taala. Wajib kena cari. Kalau tak berdosa kita kerana tidak lepas akan fardu ain. Qala dan melazim ia Allah akan mereka itu jin dan manusia takut akan dia, akan Allah. Juga melazimkan melazim ni apa? Iaitu mewajibkan atas hambanya. Sama juga melazim tu makna lebih kurang dengan makna mewajibkan. Melazim itu iaitu makna dia mewajibkan mewajibkan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Makna Allah Subhanahu wa taala wajib kena, makna tiap-tiap makhluk, tiap-tiap jin dan manusia ni yang akil balik, yakni mukallaf, wajib kena. Dan juga wajib takut. Kena itu timbul takut. Sebab tu tengok ayat dia, aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati wa alzamahumut taqwa. Sebab lepas daripada kenal lazim timbul takwa. Bila kenal Allah Subhanahu wa taala timbullah takwa kepada Allah. Tak kenal, tak timbul takwa. Tak timbullah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tak kenal. Dia kena kenal tu. Kenal timbul takut, kenal timbul cinta. Kata Ibrahim bin Adham, man arafa Allah ahabbahu wa man arafa Rasulullah ahabbahu. Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham kata apa? Man arafa Allah, barang siapa kenal ia barang siapa akan Allah Ta'ala, ahabbahu, nescaya cinta ia barang siapa akan dia, akan Allah Ta'ala. Mana bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita cinta. Timbul daripada kenal itu cinta Allah. Kalau tak kenal, tak cinta. Tidak kenal, maka tidak cinta. Bila kenal, timbul cinta kepada Allah. Wa man arafa Rasulullah, kata Ibrahim bin Adham lagi, wa man arafa Rasulullah, dan barang siapa kenal ia barang siapa akan Rasulullah, ahabbahu, nescaya cinta ia barang siapa akan dia, akan Rasulullah. Makna bila kenal timbul cinta. Macam ke orang-orang kafir di zaman Rasulullah sebelum masuk Islam, masih tak kenal tu kau, macam-macam tu kutuk Rasulullah, begitu begini. Ia tak sedar yang dia kutuk tu orang hak tolong dia. Kan ada hak Nabi pergi tolong orang kafir tu, tolong akak baku daripada pasar sampai ke rumah, belang duk tengah akak tu. Hak orang kafir tu duk kutuk, mu kenal doa tu Nabi Muhammad. Dia kata dia ni gila, duk kutuk. Begitu gini duk kutuk. Padahal saing hak dia kutuk tu hak tolong dia. Tolong dia sampai ke rumah. Bila sampai rumah baru tahu mu siapa dia. Sayalah. Nabi Muhammad hak awak duk kata tu. Nampak bila kenal dak, lepas daripada tu timbul syahadah, timbul dak lamun rupanya, maka timbullah dia syahadah kepada Rasulullah, masuk Islam dia. Sebab apa? Sebab kenal. Masa tak kenal, orang sedap kenal macam-macam. Masa tak kenal macam-macam jadi musuh. Qala, dan mendiri wa iqamata haqqi rububiyyatihi, dan mendiri
akan hak rububiyahnya, mendiri akan hak rububiyahnya, yakni apabila kita dah kenal Allah Subhanahu wa taala, apabila lazim tubik daripada kenal itu takwa, maka automatik segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita buat. Hak rububiyatihi, iaitu hak rububiyahnya, hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang patut kita buat, apa yang patut kita iman. Maka segala-gala apabila timbul daripada takwa, yang timbul daripada kenal itu, maka automatik kita buat secara ikhlas. Tak payah orang suruh. Tak. Pasal kita kenal Tuhan itu, maka kita tahu bahawa Tuhan suruh semayang, kita mari semayang. Tak payah orang suruh. Tak payah orang suruh. Kita kenal Tuhan. Tuhan kata wajib belajar. Kita pun mari belajar. Tak payah orang suruh. Pasal apa? Kenal dah Tuhan. Tak, timbul kenal itu, maka kita buat segala macam yang disuruh oleh agama tanpa orang suruh. Kerana apa? Kerana kita dah kenal, kerana timbul sebenarnya arahan mari daripada siapa? Arahan mari daripada Allah. Tak, arahan mari daripada Allah sebenarnya. Syarak-syarak ni, syarik dia siapa dia? Tukang buat syarak, tukang tubik. Hak suruh buat tu siapa dia? Allah. Tukang tubik, hak larang buat siapa dia sebenarnya? Allah. Maka bila dah kenal, sebab itulah kita akan buat dengan mudahnya. Bila dah kenal Allah, maka tiada payah sembahyang. Kita dulu. Tiada payah sembahyang. Bila kenal Allah, maka tiada payah sembahyang. Maksud tiada payah sembahyang, bukan tak payah sembahyang. Tiada payah sembahyang maksud dia mudah sembahyang. Berapa mudah sembahyang? Dah kenal Allah Ta'ala. Bila kenal Allah Ta'ala, orang tak payah suruh. Mari sembahyang je kita. Qala wassalatu wassalamu ala khairil anami wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalam. Bermula, sebut bermula makna waw itu waw istinaf, wassalatu waw istinaf di situ. Ayat baru maksud dia. Wassalatu, bermula rahmat Allah. Apa ia terjemah salatu dengan rahmat Allah? Selawat. Salatu ni maksud selawat. Selawat. Apa selawat di sini? Tuan Guru Husain Kedah kita terjemah dengan rahmat Allah. Kerana selawat itu kalau mari daripada Allah, maksud dia rahmat. Wa minal malaikah, dan daripada malaikat selawat. Hak timbul daripada malaikat, maksud dia istighfar. Kalau mari daripada manusia, maksud dia doa. Nampak tu? Maka sebab itulah bermula rahmat Allah. Bermula rahmat Allah. Sebab tu kata bermula rahmat Allah. Kerana apa? Kerana selawat mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kat mana selawat mari daripada Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah, sebahawasanya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusallu, berselawat mereka itu, yakni Allah dan malaikat, atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, sallu, selawat olehmu atasnya, atas Nabi, wasallimu, dan ucap salam olehmu atasnya, atas Nabi. Maka di situ tu baik selawat daripada Allah. Selawat lah paling bisa. Selawat ni barang hak paling bisa. Kalau zikir-zikir lain, kita zikir tanpa ada guru, tanpa ada sanak, kadang-kadang boleh jadi sesat. Zikir-zikir lain kadang-kadang tu.
Kalau tak ada guru, tak ada sanad, kadang-kadang jadi bahaya, kadang-kadang jadi bahaya. Nampak? Guna aning kadang bila tidak ada guru, tidak ada panduan, kadang-kadang jadi membahayakan. Tetapi selawat amalan-amalan lain kalau kita buat apabila dalam keadaan riak tertolak. Mayang riak tertolak amalan tu, pahala pun hilang. Tetapi selawat riak pun diterima Allah. Allah Ta'ala terima sekalipun dia selawat dengan riak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Depan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nak kaburnya ke orang dia selawat, amalan lain tertolak. Tapi kalau selawat Allah Ta'ala terima walaupun riak. Walaupun riak, Allah Ta'ala terima. Tu kata bisa selawat ataupun berbezanya selawat dengan hak-hak lain. Tu banyakkanlah selawat. Akthiru alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan olehmu. Siapa dia? Kitalah belaka semua. Atas aku, iaitu atas Nabi SAW akan selawat. Banyak selawat kepada Nabi SAW. Sebab selawat boleh menghilangkan macam-macam. Boleh menghilangkan dengan sebab selawat. Nak cerita pasal selawat banyak. Cerita pasal selawat ni banyak kelebihannya. Antara ceritanya yang berlaku pada zaman sahabat. Zaman sahabat ke zaman tabi'in. Lebih kurang tu lah kita cek mula. Iaitu ada seorang itu yang sentiasa berselawat kepada Nabi SAW ketika tawaf. Masa tawaf tu, ibadat tawaf ni, dia duduk selawat. Makanya orang pun tengok dia ni. Lalu tanya, dah pasal apa mu ni selawat semua? Selawat. Lalu ceritalah dia kerana apa? Kerananya dulu dia pernah pergi musafir dengan ayah. Ayah ni orang jahat kapung. Set gangster kapung. Orang tak berahi belaka. Orang jahat kapung dia panggil. Makanya jalan musafir, tiba-tiba tengah jalan mati ayah dia. Dah lah ayah dia dalam keadaan jahat. Tiba-tiba mati. Dan lepas mati tu pula, tengok ayah mati tu sedih dah. Ayah dia pula tukar jenazah daripada warna biasa jadi warna hitam gelap. Lagi bertambah-tambah sedih anak ni. Ayah mati sehat dah, tukar pula mayat jadi gelap katuk, hitam meletung. Lagi sedih. Maka dalam sedih-sedih dia tu tertidur. Tidur dia. Bila tengah tidur makanya dia tengok ada seorang laki-laki yang pakai serban jubah mari dekat ayah dia, lalu sapuh muka ayah dia ni sehingga seluruh tubuh dan bertukar wajahnya daripada hitam kepada putih bersinar-sinar. Lalu orang lelaki tu pun lari. Bila lari dia pun kejar. Dia kata, jangan tunggu dulu, siapa dia rabak ni? Lalu katanya orang ni mudah kenal ke? Tak, sayalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mari tolong ketika saat sangat-sangat memerlukan. Dia kata ayahmu ni walaupun kapung tu jahat belaka, tetapi ayahmu ni tiap-tiap hari sentiasa berselawat kepada aku. Maka orang yang sentiasa berselawat kepada aku mari tolong dia. Kajuk daripada tidur, tengok betul sungguh jenazah dia jadi putih. Jadi comel. Lepas daripada peristiwa itu dia kata, aku sentiasalah berselawat kepada Nabi SAW tiap-tiap masa dan tiap-tiap ketika. Paling kurang kalau kita nak jumpa Rasulullah kena banyak selawat. Paling kurang banyak-banyak sebut apa? Bila sebut banyak 300 dan ke atas. Bila sebut banyakkan selawat maksud dia 300 dan ke atas. Tinggallah. Tinggallah amal 1000 selawat sehari. Itu banyaklah kelebihan-kelebihan kalau kita nak cerita tentang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu, selawat dan salam. Sebab apa selawat dan salam? Sebab apa tidak wassalamu wassalatu? Kerana
mengambil daripada ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu. Selawat alaihi atasnya dan ucapkanlah salam. Selawat dan salam. Selawat dulu baru salam. Selawat dan salam. Sebab tu mana-mana kita akan jumpa wassalatu wassalamu. Wassalatu wassalamu ni khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Ayat khabari kita tengok tu, wassalatu wassalam, bermula rahmat Allah dan salamnya ala khairil anam, atas nabi sebaik-baik manusia. Nampak macam ayat khabariyah. Khabariyah ni dalam bahasa Melayu dia panggil ayat penyata. Tetapi maksud dia insya'iyah ma'nan. Itu bukan ayat penyata tu, ayat doa. Maksud dia Allahumma salli wa sallim. Maksud wassalatu wassalamu tu maksud dia apa? Allahumma salli wa sallim, ya Allah selawat dan salamlah. Tu maksud daripada wassalatu wassalamu, selawat dan salam. Selawat ni Allahumma salli wa sallim. Kalau Allahumma salli saja, itu sebahagian itu ulama kata itu makruh. Selawat tanpa dengan salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, atas nabi yang sebaik-baik manusia. Khairil anam. Khairil anam ni maksud dia apa? Sebaik-baik manusia. Bukan sebaik-baik manusia setakat sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Pasal apa Nabi SAW itu disebut sebaik-baik manusia? Kerana Nabi Muhammad lah sebaik-baik manusia. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala tanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Wa idh akhadha, apabila Allah Subhanahu wa ingatlah olehmu, apabila mengambil oleh Allah Subhanahu wa taala daripada benih-benih anak Adam daripada belakangnya, lalu diletakkan di suatu wadi Nu'man, diletakkan di situ pada bila ni? Yaumul mitsaq, pada hari diambil perjanjian, ataupun panggil alam ruh lah mudah. Makanya Allah Ta'ala kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhanmu? Qalu bala, maka berkata mereka itu, yakni kita semua, bala, ya. Ulama kata mula-mula hak kata bala siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mula-mula masa orang kata alastu bi rabbikum, Nabi Muhammad kata bala, orang lain pun bala. Nampak? Nabi Muhammad hak mula-mula kata sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak bahas, tak boleh nak bahas akan kebaikannya, sehingga dijanjikan maqamal mahmuda. Maqam mahmuda ni tempat yang paling terbaik di dalam syurga, tempat paling terbaik. Janji dah Nabi Muhammad tempat yang paling terbaik di dalam syurga, tempat yang paling sedap kali tempat duduk Nabi Muhammad ni di syurga, tempat paling VVVVIP. Dah berapa kali V dah. Mana paling important dah. Paling sedap di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ala alihi, dan atas segala keluarganya. Keluarga siapa dia? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alihi sini kata ulama, bila maqam doa, maqam doa ni dari sudut perbahasan doa kena kepada kullu mu'minin walau 'asiyan. Tiap-tiap orang mukmin walaupun orang yang melakukan maksiat. Dari sudut doa, kena kepada orang mukmin walaupun orang asi, walaupun orang maksiat. Walaupun orang maksiat pun masuk juga dalam kalub maqamud doa.
Tetapi maqamul madhi, alihi ni ahli keluarga Nabi, kalau kena kepada maqam puji, kullu mu'min taqi, tiap-tiap mukmin yang bertakwa. Kalau maqam puji, mukmin takwa jelah. Kita duk puji sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, contoh dah. Wa ala alihi, bila maqam puji kena kepada tiap-tiap mukmin yang bertakwa. Ada pun maqam zakat. Dari sudut maqam zakat, maka mazhab kita mazhab Syafi'i, Bani Hashim, Bani Muttalib. Mazhab Syafi'i mana-mana Bani Hashim, mana Bani Muttalib, tak boleh maqam zakat, tak boleh makan harta zakat. Ahli keluarga Rasulullah tak boleh harta zakat. Jabat agama mana ada nama Tok Said Syarifah, awal lagi tak boleh ambil barang zakat. Tengok dulu, ada Said Syarifah tak boleh ambil. Awal lagi tak boleh ambil apa nama ni barang zakat. Ya tak boleh, tak awal lagi. Pasal apa? Pasal Bani mazhab kita mazhab Syafi'i, Bani Hashim, Bani Muttalib, orang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni juga ada Tok Said, Said Syarifah apa semua tu, yang sambung silsilahnya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh makan zakat. Itu dari sudut zakat. Kena kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Kena kepada Bani Hashim, mazhab Maliki, mazhab Hambali, Bani Hashim saja. Dan kepada puak Hanafi, iaitu mazhab Hanafi kata kena kepada 5: Ali Ja'far, Ali Aqil, Ali Ali, Ali Abbas. Kena kepada yang disebut itu mazhab Hanafi. Itu ada pun kita mazhab Syafi'i kena Bani Hashim, Bani Muttalib. Tu mazhab kita mazhab Syafi'i. Itu dari sudut zakat. Dari sudut zakat. Wa ala alihi, dari sudut zakat. Wa ala alihil athhar. Apa nama ni? Ahli keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Nabi cerita tentang apa yang disebut oleh alihi di sini. Qala wa sahbihi ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya. Selawat dan salam atas Nabi, atas keluarga Nabi dan segala sahabatnya. Siapa dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mati dalam keadaan iman kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling kurang. Hidup zaman Rasulullah dan jumpa dengan Rasulullah. Tu ada kita tambah lagi, dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ulama tambah lagi apa benda lagi, dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun orang itu tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan-tambahan lah, tetapi paling asasnya kita sebut hak hidup zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling asas. Paling asas, ciri dia panggil syarat. Ciri syarat sahabat. Kalau kurang syarat sahabat, seperti bertemu dengan Rasulullah ataupun dilihat oleh Rasulullah, maka gugur syarat sahabatnya. Dan jumpa Rasulullah, jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah. Tapi zaman mana? Zaman sekarang. Zaman lain yang mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak panggil sahabat dia. Nampak? Pasal mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang pula. Tak panggil sahabat, mimpi jumpa Nabi, mimpi benar. Mimpi Nabi ni mimpi yang benar, disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, kata. Barang siapa yang berjumpa aku di dalam tidurnya, maka sungguhnya dia berjumpa dengan aku. Jumpa dengan aku sungguh, tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh. Tetapi kalau gugur, kita sebut tadi, kalau gugur satu syarat, contoh dia berjumpa Rasulullah, maka gugurlah syarat sahabat.
Ada syekh kita dulu tanya. Nabi SAW pernah semayang jenazah tabi'in. Siapa dia? Siapa boleh jawab? Nabi SAW pernah semayang jenazah tabi'in. Kita ni Rasulullah, lepas tu sahabat, lepas tu tabi'in. Oi, jauh tu. Zaman Rasulullah, lepas zaman Rasulullah sahabat. Sahabat didik tabi'in, lepas sahabat baru tabi'in, Rasulullah semayang tabi'in. Ui, kita kata. Tahu? Siapa dia? Tahu? Masa tu orang tak boleh jawab lah. Tak boleh jawab lah. Lalu syekh kita kata, Nabi SAW sembahyang jenazah Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi ni dah dam. Dia ada temu dengan Rasulullah. Tapi hidup zaman Rasulullah dah. Hidup zaman Rasulullah. Berimbang tak dengan Rasulullah? Berimbang dengan Rasulullah. Mati dalam keadaan berimbang tak? Mati dalam keadaan berimbang. Gugur sesyarat. Dan apa syarat dia? Bertemu dengan Rasulullah. Sebagaimana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kita kata tabi'in juga ni. Itu sebaik-baik tabi'in. Sebaik-baik tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Sebab apa jadi tabi'in Uwais Al-Qarni tu? Kerana gugur satu syarat. Syarat dia bertemu dengan Rasulullah. Apa? Dia temu Rasulullah tu dang. Pasal apa? Kerana jaga ibunya. Uwais Al-Qarni ni ialah ya'rif bis sama', yang dikenal nama dia tu masyhur di langit, tapi di bumi orang tak kenal seorang. Uwais Al-Qarni kata Nabi SAW suruh sahabat dia kalau jumpa Uwais Al-Qarni minta doa daripada dia. Maknanya hebatnya Uwais Al-Qarni bila Nabi khabar tu, mana jadi hebat dah lah. Tak. Tapi jadi gugur syarat sebab apa? Tak nak jumpa Rasulullah. Padahal dia hidup zaman Rasulullah satu hari tu. Makanya dia nak pergi jumpa sangat Rasulullah, minta izin dengan mak dia. Mana Uwais Al-Qarni duduk? Yaman duduk. Nabi Muhammad SAW duduk mana? Madinah. Jauh Yaman dengan Madinah tu. Nampak? Tetapi dia nak pergi juga. Lalu mak dia kata, minta izin dengan mak dia kata tak apalah, boleh lagi. Tapi kalau pergi jumpa rumah Nabi tu balik lalu lah. Mak dia kata, mak dia besar. Kalau jumpa tu balik lalu dah. Dia kata tak apa. Nak pergi jumpa je ni. Kalau pergi rumah Rasulullah tu balik lalu lah. Pas jumpa rumah Rasulullah jumpa tu, mana balik lalu lah. Lepas tu pun gigi bukan zaman ni boleh pergi dengan kereta, boleh pergi dengan bas. Sekejap saja. Zaman dulu nak boleh pergi tu makan masa, minggu, bulan, sampai depan rumah Rasulullah. Sayyidatina Aisyah, tak silap ke siapa dia, Sayyidatina Aisyah ataupun tengok balik kisah dia, kata siapa dia ni, kata saya nak jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah tak balik lagi, Rasulullah pergi berjihad dah. Tapi lama dah dia pergi jihad tu, mungkin dalam perjalanan balik dah tu, on the way balik dah, tunggulah dulu. Kata isteri Rasulullah ni, tunggu dulu, tak pasal mari jauh daripada Yaman tu, bukan mari dekat, tunggulah dulu. Macam kita pergi mana, kita nak pergi jumpa orang jauh, kita nak pergi Perlis contoh, ataupun kita pergi Johor, mari jauh-jauh nak jumpa orang, tiba-tiba orang tu tak ada dah, tapi nak balik lele dah, mesti tu Allah kata tunggu dulu, nak balik dah, tengah mari jauh. Kita gak ni isteri Rasulullah kata tunggu dulu nak balik. Tapi Uwais kata tak boleh tunggu dah ni dah. Mungkin esok lusa Nabi balik, tetapi kata tak boleh tunggu dah, janji dah dengan maknya. Janji dengan maknya, kata kalau sampai rumah Nabi tu balik lalu lah. Dia kata balik lalu, janji dah dengan maknya ni, maka dah sampai dah rumah Nabi ni, balik lalu lah. Jadi tak boleh nak tunggu. Dia kata saya janji dah dengan mak saya, baliklah dia tanpa dang jumpa dengan Rasulullah, balik mula ke Yaman. Bila Rasulullah sampai, Rasulullah kata ada orang mari tak? Ada orang mari tak? Kata Aisyah, ada mari. Betul tak orang mari tu geneng. Nabi pula bilang, betul tak tukang hak mari tu geneng. Kata Sayyidatina Aisyah, ya sungguh. Tak, ya sungguh pasal Nabi kena akan Uwais Al-Qarni, cuma tak dang berjumpa pada masa hidup. Maka gugur syarat, nak sebut gugur syarat sahabat tu.
Gugurlah syarat sahabat, tidak menjadi sahabat, menjadi tabi'in kerana gugur syarat sahabat. Qala wa sahbihi masabihiz zalam. Mereka itu semuanya, siapa dia mereka itu tu? Nabi Muhammad, ahli keluarga Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mereka itu beberapa pelita masabih, beberapa pelita az-zalam, masabihiz zalam, yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Nabi Muhammad, ahli keluarga, sahabat-sahabat, semuanya itu pelita-pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Bukan setakat zaman Rasulullah, sehingga zaman-zaman terkemudian. Keturunan je belaka ni. Keturunan Nabi hak mengislamkan orang-orang Melayu kita, keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah bukan dalam historical fiction and fact. Tu mana? Iaitu yang dikarang oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Dalam banyak kajian-kajian sejarah, kajian yang terkuat, dia kata yang masukkan Islam seluruh orang-orang Melayu ini ialah ahli baiti Rasulillah, ulama-ulama dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mari ke Terengganu, hak mari di Kedahnya, hak mari di Acehnya, hak semuanya itu ialah ulama keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beli kitab tu walaupun kitab tu dalam bahasa Inggeris, rasa faham, ni mudah je bahasa Inggeris. Dak baca tu tulis. Dalam tu tulis. Ada pendapat gini-gini, pendapat hak dia dak kaji kuat-kuat ialah hak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mari. Walaupun ada hak zaman sahabat, ada satu pendapat kata tanah Melayu ni pada zaman Muawiyah, ada satu orang daripada awak-awak Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mari ke tanah Melayu ni, tapi sikit saja masa puak-puak Muawiyah ni. Pasal Muawiyah ni dia tubuh navy, tentera laut. Masa zaman Sayyidina Umar, dia lontar dah pendapat kepada Sayyidina Umar untuk tubuhkan tentera laut. Tapi kata Sayyidina Umar, zaman saya sekarang ni tak perlu lagi. Sayyidina Umar kata tak perlu lagi tubuh tentera laut. Tak payah. Lalu zaman Sayyidina Muawiyah kata macam hak idea dia zaman Sayyidina Umar, dia tubuhlah tentera laut. Maka itulah katanya setengah daripada pendapat muarrikh ahli sejarah penuh sampai hak masa zaman Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah tu mari sampai kat tanah Melayu kita, tetapi hak masuk Islam sikit sahaja, minoriti, dan hanya amalan untuk diri sendiri. Amalan untuk diri sendiri je. Hanya ada 2, 3, 4 keluarga gitulah. 2, 3, 4 keluarga. Adapun majoriti 3 agama. Hindu, Buddha dan animisme. Animisme ni pagan. Pagan ni macam agama orang asli je gini. Mana tu hak banyak-banyak. Hak puak-puak daripada Sayyidina Muawiyah hak mari tu sikit je orang masuk Islam. Maka yang terkuat hak masa Ahlul Bait mari tu. Masa Ahli Bait Rasulullah mari siapa mengislamkan 1200 tahun ataupun tahun-tahun hak mula-mula mari. Hak tu memang tujuan dia mari nak mengislamkan orang Melayu. Dan cara dia yang terbaik ialah berbanding dengan tempat-tempat lain tanpa melalui peperangan. Itu hebat. Hebatnya mari tu kalau tempat lain tengok Mesir buka Islam dia dengan perang. Tengok mana tempat. Kat lain tu dengan perang belaka. Tapi mari kat Melayu tak guna perang. Tak ada akad rasam senjata. Mari dengan aman, al-aman, kullal aman, mari dengan keamanan. Mari masuk, cari ke ana tempat nega pasar, pergi pasar. Bila pergi pasar pula, cari pula sudah tengah-tengah nega tu, makanya dia waktu sembahyang siapa, dia pun sembahyang. Orang pun kumung, buat apa? No. Buat apa?
Maka sudah mayang bila orang tanya, buat apa? Dia pun cerita itu nama dia sembahyang. Tak, sembahyang ini dalam Islam begini. Masuk Islam habis orang pasal. Tak. Lepas tu gikat raja-raja pula. Cyber Islam kepada raja pula. Maka bila raja masuk Islam, automatik rakyat pun masuk Islam. Bila siapa, saya ingat saya ni baca dalam buku tu ni. Dah ada buku-buku lain lagi. Bila siapa hari raya Aidil Adha, ni timbul mana ijtihad ulama Melayu ni. Boleh sembelih kurban daripada situ. Sebab apa ya sembelih kurban tak sembelih lembu? Kerana Hindu dan Buddha sensitif dengan lembu. Masa tu orang Melayu masih lagi Hindu dan Buddha. Makanya hari raya Aidil Adha, raya haji, tak sembelih lembu masa tu, sembelih kurban belaka. Waktu berijtihad masa tu, sembelih kurban belaka. Maka bila raya haji pakat sembelih kurban. Orang pun pakat tengok pula, wak napa pula melih kurban ramai-ramai, wak napa pula. Masuk Islam pula kali lagi melih kurban. Tadi tengok orang sembahyang masuk Islam. Ni tengok melih kurban masuk Islam. Melih kurban sudah, melih kurban ni buat benda. Lepas tu ceritalah dalam Islam ni ada binatang rebang pada hari raya haji kena rebang gini-gini. Masuk Islam pula kohorama. Jadi Islam siapa ke kita hari ni? Siapa dia ni? Wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalam. Pelita yang menunjuk pada malam yang sangat kelam. Apa-apa ni? Buat yang sampai Islam kepada kita, keturunan daripada ni semua sekali. Hak mari-mari aja kepada kita. Akhirnya kita menupang jadi Islam juga. Nampak? Besar pahala boleh zaman tu. Tak, boleh semua pahala. Kita ajar pada anak kita pula, anak kita kuat Islam ni. Besarnya pahala zaman yang dibuat oleh para sahabat dan para ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunannya, dan juga para ulama yang lain daripada alihi dan wasahbihi ini. Wa ba'du. Masuk isi ke? Masuk dah. Wa ba'du sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.